Selamat kembali kelas kepada part kedua kita dalam subchapter inverse function. Okay, so kita sambung aktiviti kita yang seterusnya untuk tahu conjecture inverse yang seterusnya. Okay, so kita tengok ya dekat sini. Ada gambar rajah. Okay, dalam kes ni kan, cikgu cuma nak tahu macam ni. Okay, let's say kita ada satu function f dan bawah ni ada function g. Ada dua function. Dia cuma terbalik. Okay, let's say awak nak cari F1. Cikgu tanya F1. F1 sama dengan apa? Okay, kalau kita tengok anak panah, F1 sama dengan 1. Kalau F2 equal 3, kan? Okay. So, kalau lah cikgu tanya awak, apa tu FG1? Okay, FG1 kan bermaksud F masukkan G dalam tu, tapi G ni ada X juga kan? G tu masuk 1. Okay, dalam kes ni G1 sama dengan apa? Kalau kita tengok gambar rajah kan, okay, dia G1 ni dia terbalik lah. So 1 akan pergi kepada 1. So G1 adalah 1. Jadinya kat sini kita akan gantikan dengan 1. Sebab G1 tu 1, kita akan ganti dengan 1. So F1 adalah 1. So kat sini kan kita nampak, okay, kita tak macam tak berapa clear lagi kan. Okay, sekarang ni contoh lain. Cikgu tanya awak FG contohnya 2. FG 2 tak ada. Kita nak kita ubah FG 3 contoh. FG 3. FG 3 bermaksud F masukkan input G, yang mana G tu akan masukkan input 3. So G3 apa kita tengok gambar rajah ya. G3 adalah 2. So G3 2. So 2 ni kita akan ganti dekat sini. So bermaksud F2 apa? Tengok F2 anak panah, F input kat sini, masuk 2 dapat 3. So awak dapat 3. Okay, nampak tak? Dekat sini kan FG1 is equal 1 and FG3 is equal 3. Itu conclusion yang kita dapat untuk soalan FG1 dan FG3. Okay, dekat sini kita nampak bahawa FGX is equal to X. Awak input X, dapat balik X. Okay, ini kes yang pertama lah. Okay, cikgu padam sikit sebahagian kat atas ni. Kita tengok kes yang lain. Contoh dia, kita guna color merah pula. Okay, cikgu tanya GF1 contoh. GF1 bermaksud G input F, yang mana F input 1. So F1, kalau masukkan F1 dapat 1 kan. So kita masuk 1 dekat sini. Maksudnya G1 sama dengan 1 juga kalau dalam soalan ni. Kita terbalikkan. Contoh kita buat cari GF. Yang kita ambil contoh lain lah. GF4 contoh. Okay. GF4 ni maksudnya G inputkan F, yang mana input F adalah 4. Input F adalah 4. So G4 berapa? Bukan G4. F4 berapa? F4 kalau kita tengok gambar rajah, F4 dapat 7. So kita masukkan dekat sini 7 kan. So G7 adalah terbalik pula, G7 adalah 4. Okay, conclusion yang kita boleh dapat, GF1 dapat 1, GF4 dapat 4. Kat sini pun sama, kita kata GFX is equal X. So nampak tak? Actually inverse function ni dia macam kalau dia dapat diri dia tu adalah inverse function. Maksudnya kat sini F dan G ni sebenarnya relate, yang mana G adalah inverse kepada function F and F ni adalah inverse kepada function G. Tu ayat dia akan dapat macam ni. Sebenarnya tu dah ke bawah ni lah lebih kurang, tapi dia punya kaitan ni adalah
bila FG sama dengan X awak dekat sini, X yang ni ya, domain dia ada dekat GX. Domain dia dekat sini. Dan kalau GF X equal to X, X awak domain dia dekat F. Maksud dia, kalau FG, awak ambil domain adalah input-input yang berada dalam domain G. Kalau GF, input dia domain yang dekat F. Senang kita tengok dekat sini je. Domain dia kita tengok dekat yang belakang. Guna highlight yang belakang. Yang belakang akan menjadi domain kepada composite function kita. Okay, so ni adalah inquiry yang seterusnya dan conjunction yang seterusnya. Okay, yang seterusnya kita tengok ya. If two function f and g are inverse functions of each other, Cik kata yang tadi kan, dia adalah each other, then the domain of f is range of g and the domain of g is range of f. Okay, tu yang kita buat daripada aktiviti yang pertama lagi tadi kan. Kita tengok yang gambar yang pertama kan. Kalau function yang ni f and f, kalau input kita 10, output kita 30, bila inverse, input yang 30, output yang 10. Domain yang 10, range yang 30. Bila terbalik, domain yang 30, range yang 10. Okay, so dekat sini kita tengok gambar rajah ni kan. Kita tengok function f. Okay, function f, kita ambil guna warna hijau lah kan. Function f, fx. Kita punya domain, kita ambil yang jelas. Domain kita ada kat sini, kosong. Kita ambil yang jelas-jelas lah. Yang sini, sini, sini dan atas. So kita kata domain dia, kalau kita ambil yang discrete lah kan, kita akan dapat 0. Kita buat dalam bentuk set lah. Okay, dalam bentuk set, kita buat ada domain dengan range kan. Okay, so fx, domain kita ada 0, then 2, 4 and 6. Output kita kalau 0 dapat 3, kalau 2 dapat 4, kalau 4 dapat 5, kalau 6 dapat kalau apa ni, 6. Kalau kosong dapat 3, 2 dapat 4, 4 dapat 5 kan. Lepas tu yang ni 6, 6 dapat 6. Okay, kita tengok pula GX. Okay, input dia kita nampak yang ni, dia punya domain warna merah. So input dia ada 3, 4, 5 dan 6. Output dia, so 3 dapat 0, 4 dapat 2, 5 dapat 4, 6 dapat 6. Cikgu buat tak ada location dia sangat kan, janji nampak. So ada arrow diagram lah, cikgu cuma tak lukis dia arrow dia. Kita lukis lah biar nampak kan. So 0, 3, 2 ni awak buat lah, sambung lah kan nanti kan. Okay, jadinya kat sini kita nampak tak? Dalam function fx, domain kita adalah 0, 2, 4, 6. Dalam function gx, 0, 2, 4, 6 tu dah ada range. Dan dalam function gx, kita punya domain 3, 4, 5, 6. Tapi dalam function fx, dia dah jadi range. Tu dekat sini. If two function f and g are inverse function of each other, then the domain f is the range of g and the domain g is the range of f, and graph g is the reflection of graph f at the line y equal x. Kan ni reflection. So boleh nampak tu sebenarnya, betul kan? Boleh nampak kan? So inverse ni senang je sebenarnya, dia macam reflection, dia bertukar-tukar je. Okay, kita pergi yang seterusnya. Masih menggunakan graf yang sama, list all coordinate of fx. Okay, kalau kita ambil yang tadi kan, kita dapat koordinat je. Okay, 3, 0. And then awak akan dapat 4, 2. 4, 2 right. Okay, 4, 2. And then 5, 5, 4. And then yang terakhir 6, 6 kan. Okay, dapat 4 ni lah kan, yang paling jelas. Kita baca yang jelas-jelas je. Sini, sini, sini dan sini.
Okay, list pula all koordinat gx. Oh, sorry, cikgu salah. Yang tu gx, yang merah gx lah. Kan, ni yang bawah. Tak apa, kita alih je. Ni yang bawah. Yang atas ni, yang ni. 3. Yang kat sini ni. Ha. Okay, so kalau koordinat je 0, 0, 3. And then 2, 4. And then 4, 5. And also 6, 6. Okay, kalau kita tengok, dia relate. Kita guna highlight. Mana relation dia? Tengok. 0, 3. Tapi jadi 3, 0. Kemudian 2, 4. Jadi 4, 2. Kemudian 4, 5. Jadi 5, 4. Yang terakhir tu sebab dia 6, 6 kan. 6, 6 sama je lah kan. 6, 6 jadi 6, 6. So, mudah kata sebenarnya, kalau awak ada satu point A and B lies on F, lies on function fx, so BA akan lies on function gx. Koordinat tu berubah. Kalau dia adalah inverse function to each other, so kalau F dengan G ni adalah inverse kepada each other, maka koordinat AB lies on F. But koordinat BA lies on GX. Okay, so boleh nampak kan? Senang je sebenarnya inverse function ni. Dia hanya terbalik-terbalik. Okay, part yang terakhir adalah macam mana kita nak cari inverse function. Okay, yang ni cikgu just bagi contoh je. Example. Bagi contoh, awak ada function fx equal to contohnya x plus 2. Okay, apa nak buat? Kita let. Step dia last let. Let y equal to fx. Okay, maksudnya y equal x plus 2 lah. So, bila macam tu kita akan express. Alah, salah eja. Express x in term of y. Okay, so yang cikgu highlight ni benda-benda yang kena buat Yang pertama, tak naklah warna ni tak cantik kan. Dengan ni. Okay, ni step pertama. Step kedua. So, kita pun ubah. X in term of ni jadi y minus 2. Okay, seterusnya buat apa? Kita akan jadikan je generalize to inverse. Cikgu panggil je sebagai generalize to inverse lah. Yang mana awak kena gantikan. Kan kita dah let y sama dengan fx. So bila jadi x, actually benda ni adalah inverse dia. So inverse fx adalah x minus 2. So any value y ni kita akan gantikan dengan x lah. So actually inverse function ni awak kena let y, then ubah dia. Instead of y subject, x kepada subject, then generalizekan kepada inverse semula, back to inverse untuk jadikan dia function. Okay, kita try lain lah kan. Contohnya function gx. Function tak kisah nama je. Gx equal to, kita buat pelik-pelik sikit lah kan. X plus 3 over 2 contohnya. Okay, then nak cari inverse G inverse kan. So inverse kepada G, kita mesti let y. So y is equal x plus 3 over 2. So kita nak express x in term of y. So 2y is equal x plus 2. Then x is equal 2y minus 2. So apa jadi? Kita gantikan balik kepada G inverse 1x is equal to 2x minus 2. Siap. Mudah je kan sebenarnya nak cari inverse ni. So itu je step dia. Okay, so kita conclude untuk kelas hari ni. Okay, inverse function yang paling penting lah bagi cikgu, awak tahu cari inverse function. Actually yang terakhir ni, awak tahu cari, mesti let y, kemudian ubah dia punya bentuk daripada y in term of x jadi x in term of y, dan ganti je terus kepada awak punya inverse. Okay, yang kedua kena tahu koordinat dia terbalik. Bila masuk koordinat terbalik, sebenarnya dia adalah reflection to each other. Okay, so itu sahaja sebenarnya dalam inverse. Dan sebenarnya awak dah buat masih composite inverse ni. Nanti awak tengok balik. Okay, terima kasih untuk kelas hari ni. So tamatlah pembelajaran kita dalam chapter function.
Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.